Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para penonton sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada pagi yang ceria ini kita dapat bersama dalam majlis ilmu tafsirul Quran suratu Taha. Suratul Taha, surah yang ke-20, juzuk yang ke-16. Sambungan perbincangan kita bermula ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9, insya-Allah sehingga ayat yang ke-16. 9 hingga 16. Suratul Taha. Pemegang Pimpinan Ar-Rahman Jawi, muka surat 634. 634. Kita baca beberapa ayat. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. Para jemaah sekalian, boleh tanda ini adalah merupakan siri ataupun episod pertama kisah Nabi Musa AS di dalam surah Taha. Dalam perbincangan kita lepas, ana sudah sebut cerita Nabi Musa ini boleh dikatakan di antara yang panjang lah dalam surah ini. Sebab apa? Dia bermula daripada ayat 9 berakhir kepada ayat 98. 98 kisah Nabi Musa yang agak detail di dalam surah Taha. Jadi alhamdulillah, tengok ayat yang ke-9. Wahal ataka hadithu Musa.
Dan sudahkah sampai kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam perihal Nabi Musa? Ini kita kata permulaan perbincangan kita tentang siapa? Tentang Nabi Musa alaihissalam. Sebelum daripada ayat ini, kita telah tengok dalam siri yang lepas para jemaah sekalian, iaitu Allah SWT sebut kepada Nabi SAW, ma anzalna alaikal Quran litashqa. Mana Allah tak turunkan Quran kepada Nabi SAW ni supaya apa? Supaya Nabi menanggung kesusahan. Kita dah bincang panjang, susah dari nak terima Quran, susah beramal dengan dia, tetapi Quran itu kita hidayah. Setiap taklif itu adalah tanggungjawab dia sendiri. Kan? Kemudian atma'a zalika, dalam ayat ini kisah Nabi Musa alaihissalam ini adalah kisah tauladan untuk menguatkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi persiapan diri untuk berhadapan dengan Quraisy yang semakin hari semakin mengancam. Mengancam, menyekat, mengganggu dan berbagai-bagai kerenah lagi yang dibuat oleh puak kafir. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mulakan kisah dengan Nabi Musa alaihissalam. Lish? Lianna al-mihnata wal-fitnata, kerana ujian dan juga fitnah yang dihadapi oleh Nabi Musa alaihissalam sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam besar. Untuk nak menenangkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bersabar menghadapi kerenah ujian mihnah yang akan dilalui sepanjang dakwah dia, khususnya marhalah Makkiyah di peringkat permulaan di Makkah itu. Baik pada jemaah sekalian, itu dia panggil dalam bab ilmu tanasub, munasabat al-ayah lima qablaha. Dalam ayat yang lepas juga kita telah belajar tentang ayat yang terakhir Allah Ta'ala sebut kepada kita, ayat yang ke-8, Allahu la ilaha illahu lahul asma'ul husna. Allah Azza wa Jalla yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah lain daripada dia, dan Allah memiliki nama-nama yang indah. Nama-nama yang indah, alhamdulillah dalam siri yang lepas anda sudah sebut tentang min husniha, di antara indahnya nama Allah Azza wa Jalla itu, sebab semua nama Allah Ta'ala menunjukkan kepada al-madah, pujian dan pujaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak ada nama Tuhan yang tidak menunjukkan kepada pujian. Yang kedua, nama Allah bukan semata-mata a'lam, nama saja, tetapi dia menunjukkan kepada asma' wa awsaf, nama dan sifat Allah Azza wa Jalla yang terkandung dalam makna. Setiap nama Allah Ta'ala yang sabit itu ada makna dia, ada erti dia, ada muqtada dia yang mesti kita yakin, beriman dan beramal. Yang ketiga, di antara keindahan nama Allah Ta'ala itu, annaha dalatun ala sifatil kamilah, menunjukkan sifat yang sempurna bagi Allah Azza wa Jalla. Yang keempat, hamba-hamba Allah Ta'ala diminta supaya fad'u biha. Nak kita berdoa, kita minta dengan nama-nama Allah Azza wa Jalla untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan dia lebih mustajab dari sudut doanya. Itu yang disebut dalam tafsir Taisir al-Karim ar-Rahman. Seorang lagi ahli tafsir, iaitulah Syekh Ibnu Ashur rahimahullah ta'ala, dia kata, lahul asma'ul husna la li ghairihi. Hanya bagi Allah mempunyai nama-nama yang indah, bukan kepada orang lain. Orang lain tidak ada. Sebab li'anna ghairahu, orang lain kalau ada nama, mungkin nama saja, mujarrad, tapi tidak ada makna, tidak ada pengertian, tak boleh nak hurai apa, kecuali orang Melayu,
dia ada teori. Contohnya orang ni nama Abdul Rahman, maka dia panggil teori Rahman. Dia punya buatlah teori-teori. Kita kata tak ada teori. Bagi nama Allah Ta'ala, lahul asma'ul husna. Yang kedua, hakikat nama Allah Ta'ala ini sampai kepada kesempurnaannya. Sempurnanya. Tapi manusia ni ada juga menamakan nama dia. Orang ni bersifat Rahman, orang ni bersifat baik. Tapi nama sajalah. Al-Malik contohnya nama raja. Tapi raja setakat mana? Setakat kuasa yang Allah Ta'ala bagi saja. Ada juga yang mengatakan dia ni sifat sekian-sekian, tapi sifat itu satu dakwaan saja yang tidak ada hakikat. Maka kita mengatakan nama Allah Ta'ala itu Al-Asma'ul Husna. Dalam hadis Nabi SAW sebut, walillahil asma'ul husna. Allah Ta'ala ada nama yang baik-baik. Ada mengatakan 99 nama. Namun begitu ulama Ahlus Sunnah mengatakan tidak terhad nama Allah Subhanahu Wa Taala itu setakat 99, tetapi nama dia lebih banyak daripada itu. Berdasarkan hadis doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama yang kau ajar kepada orang awis ta'sarta bihi fi ilmil ghaibi indak, ataupun nama yang engkau simpan dalam ilmu, ya Allah. Maka kalau kita nak minta, kita doa semua sekali. Nama Allah Ta'ala yang sebut 99, nama yang diajarkan kepada makhluknya, nama yang tidak diajar, kita minta dengan semua nama-nama Allah Ta'ala yang maha indah, yang terpuji. Jadi itu sedikit ulasan kepada nama-nama Allah Azza wa Jalla yang perlu kita kena belajar. Dan seeloknya para jemaah sekalian, kita syorkan setiap kita ini belajar Asma'ul Husna. InsyaAllah satu masa saya juga akan syarah kitab Asma'ul Husna. Walaupun ada syarah ringkas saya kepada buku Beriman kepada Allah, ada dalam YouTube, boleh cari, tapi pendek, ringkas. InsyaAllah kita pergi ke yang lebih lebih detail suatu masa nanti, insyaAllah. Baik, balik kepada ayat kita. Tafsirul ayat. Dalam ayat 9 ini Allah Ta'ala sebut, وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى. Dan sudahkah sampai kepadamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perihal Nabi Musa. Perihal Nabi Musa. وَهَلْ أَتَاكَ. Tengok nota di bawah panjang. Nota 851. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan bahawa Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah untuk menjadi peringatan dan hidayah petunjuk bagi orang-orang yang mematuhinya, dan untuk memberi amaran kepada orang-orang yang engkar, dan menerangkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda hanyalah bertugas menyampaikannya kepada umat manusia, lalu memberi semangat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya meneruskan perjuangannya dengan tabah hati, dengan menceritakan kepadanya kisah-kisah nabi-nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam yang terdahulu. Mulai pada ayat ini, Allah perihal Nabi Musa AS yang juga telah mendapat tentangan keras semasa ia menjalankan tugasnya. Dia berdepan dengan maharaja yang besar dalam dunia ini, nama dia Fir'aun. Bukan kecil, Fir'aun ini sangat hebat pada zaman dia. Hebat pada zaman dia. Maka Allah Ta'ala mula cerita ni dengan soalan, wahal ataka, kamu pernah dengar? Pernah sampai kepada kamu? Seorang ulama nama dia Syekh Syarbini rahimahullah ta'ala, dalam tafsir dia kata haza muhtamil. Ayat ini kemungkinan adalah merupakan cerita yang pertama sampai ke Nabi tentang Nabi Musa. Mungkin tuan-tuan para pelajar, dia kata banyak kali kita dengar. Kita dengar yang lain. Ini ayat yang awal cerita sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala sebut wahal ataka. Ai lam ya'tika ilal an fatanabbahlah. Belum lagi kami ceritakan kepada kamu tentang Musa, maka ambillah perhatian. Wa muhtamal,
Kemungkinan juga Nabi dah dengar cerita Nabi Musa alaihissalam. Karena itu ayat ini, wahal ataka dengan mana? Alaysa qad ataka? Muhammad, bukankah telah sampai kepada kamu cerita Musa? Jadi dua-dua ni ada pandangan daripada ulama salafus salih, ulama-ulama tafsir di kalangan sahabat dan juga tabi'in. Sama ada cerita ni kali pertama sampai Nabi ataupun bukankah sudah sampai kepada kamu cerita Musa. Cuma dalam siri ini, kisah Taha ini agak detail. Dari 9 sampai 98 kita nak cerita kepadamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam perihal Nabi Musa alaihi salam. Baik. Khabar Musa. Sampai kepada kamu cerita Nabi Musa, apa cerita ya? Pendek pula cerita. Dalam kisah lain kita sudah dengar kan, Nabi Musa alaihissalam dia berlaku satu insiden, dia tampak bagi penampar kepada Qibti di Mesir, mati kawan tu. Dia bukan nak bunuh pun, dia panggil ialah gedeben Nabi Musa ni alaihissalam. Main mati. Masya Allah, tabarakallah. Akhir sekali Musa terpaksa dinasihatkan supaya meninggalkan bumi Mesir sebelum Fir'aun tangkap, mungkin dia akan bunuh Nabi Musa. Maka mengembaralah Musa AS sampai kepada satu tempat, nama dia Madian. Dia jumpa sekumpulan orang sedang beri minum kambing. Dan di pinggir kawasan itu ada dua gadis yang menunggu giliran untuk beri minum kambing. Nabi Musa tengok, kenapa kamu anak gadis yang datang jaga kambing? Tak ada dalam sejarah ni orang laki-laki je jaga kambing. Maka dua gadis ni menceritakan kepada Musa, dia ni ada wa abuna syekhun kabir, bapa kami orang tua tak larat nak mari uruskan kambing. Kita pula tak ada laki-laki di rumah, maka kamilah terpaksa yang bekerja. Nabi Musa AS telah membantu dua gadis ini beri minum. Ada telaga lain yang dia beri. Diberi minum, cepat balik. Budak ni pun terkejut. Dah balik. Oh, abah. Kalau bahasa kita abah, ayah, abati. Ada pemuda tu. Bagus dia bantu kita hari ni cepat. Maka dua orang ini pun minta cadanganlah kepada ayah dia supaya lantik Musa pembantu untuk menguruskan kambing mereka. Dan cadangan itu diterima, maka datanglah dua orang gadis ini ala istihya. Ja'at ihdahuma ala istihya. Datang salah seorangnya dalam keadaan sifat malu, nak panggil Musa supaya pergi jumpa ayah dia kerana nak lantik tugas. Masya Allah, nak beri tugas. Dan bukan sahaja diberi tugas, Nabi Musa diberi tawaran supaya berkahwin dengan anak syekh ni, Syekhun Kabirin. Jadi ada kata Syekhun Kabir, itulah Nabi Allah Syuaib alaihissalam. Maka berlaku perkahwinan. Mas kahwin dia sama ada 8 tahun jaga kambing atau 10 tahun. Masya Allah. 8 hingga 10 tahun mas kahwin. Kita hari ni 8,000 hingga 10,000 okey lah tu kan. Tak sampai 8 tahun. Allahu Akbar. Maka apabila selesai dah tempoh yang dijanjikan, Allah Ta'ala ringkaskan di sini, saya ringkaskan. Cuma sinopsis sedikit cerita tadi supaya para jemaah ingat. Sebab pengembara kita ni berapa siri kisah Nabi Musa AS. Maka apabila selesai Nabi Musa AS daripada tempoh yang dijanjikan kepada bapa mertua dia, maka Nabi Musa minta izin untuk balik nak pergi tengok mak dia di mana, di Mesir. Maka berjalanlah dia dengan keluarga dia. Masa tu tak ada GPS, tidak ada peta jalan pun begitu. Yang Nabi Musa pun bukan ingat berapa tahun dah. 8 tahun lebih dulu atau 10 tahun dulu. Jalan dia pun lari masa tu. Sekarang nak balik bawa family dia, bawa keluarga dia. Katanya pada waktu tu saat musim sejuk. Sampai di tengah jalan, Nabi Musa terlupa jalan. Mana dallat tariq, mana dia tak ingat. Jalan lebuh raya ni dia ke tepi ke kanan terlupa. Akhir sekali dia berhenti di waktu malam. Dengan keluarga dia dalam keadaan sejuk. Barulah sampai kepada ayat yang ke-10. Tengok sini.
إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا. Ketika ia melihat api, Nabi Musa AS dia tengok api. Dia dalam keadaan gelap, sejuk pula. Lalu ia berkata kepada isteri dia, kata apa? Kata kepada isteri dia, ini pakalam umkusu. Berhentilah dia. Gini, kalau bahasa kita lah, bahasa Melayu ni, kita kata adinda, boleh tak duduk sini, duduk sini. Dalam setengah kisah mengatakan dia bukan seorang lah. Ada anak dia dan ada pembantu dia. Duduk. Kalau nak tinggal seorang-seorang bina dalam gelap, baik kita pegang baju Musa ikut sekali pergi. Tinggal dalam gelap ni. Nanti mau pergi, mau tak boleh nak balik sini macam nak buat. Sudah, mati kering kita. Kan? Mati kesejuk kan, pergi. Tapi ada pembantu dia. Musa kata, kamu duduk di sini. Faqala li zaujatihi wa waladihi. Ada anak, dalam tafsir kata ada anak dia, dan ada lagi pembantu. Ada setengah rakyat. Dia kata, aqimu antum fi makanikum, mu tinggal duduk sini. Aku buat pengecaman untuk balik semula sini. Sebab aku nampak api depan. Nampak api. Habis buat apa api? Umkusu, ini anastu naran, aku lihat api. La'alli atikum minha biqabasin. Semoga aku dapat membawakan kepada kamu satu cucuhan daripada api. Aku pergi ambil api, balik sini kita ambil kayu, kita buat unggul api untuk memanaskan tubuh dan cerahkan keadaan. Au ajidu 'alan nari huda. Atau aku dapat di tempat api itu petunjuk jalan. Nabi Musa ingat ke? Ada api itu ada orang lah kat sana. Ada orang, tentu ada orang kan. Jadi kita nak pergi tanya dia, mana jalan nak pergi ke Mesir ni? Mana jalan? Tengok nota di bawah. Nota 852. Ada sinopsis kat sini. Menarik. Semasa mudanya, Nabi Musa AS telah pergi ke negeri Madian, lalu berkahwin di sana dengan anak perempuan Nabi Syuaib AS. Dalam perjalanan kembali ke Mesir bersama-sama isterinya, ketika sampai berhampiran dengan gunung Tur Sina, di semenanjung Sinai, di Mesir sekarang, ia terlihat api bersinar-sinar pada malam hari yang gelap gelita dan amat sejuk. Lalu ia menyuruh isterinya berhenti di situ dan dia pergi ke tempat api. Mana Nabi Musa suruh, bini duduk sini, aku nak pergi ambil api buat mari sini ataupun aku dapat petunjuk jalan nak pergi ke Mesir. Salah satu daripada lah, kan. Tiba-tiba bila sampai di tempat api, apa jadi? Masya Allah. Tengok ayat yang ke-11. Falamma ataha nudiya ya Musa. Allah. Maka apabila ia sampai ke tempat api itu, sampai di tempat api, kedengaran ia diseru. Ya Musa, wahai Musa. Kejut Musa, ya Rab. Aku dalam gelap gelita, jalan pun sesak entah mana, tiba-tiba nama dia dipanggil. Ya Musa, dengan nama. Kalau kata, hei, siapa itu? Lain. Ini dipanggil dengan nama Ya Musa. Kalau kita kawan Kelantan kata serinya bulu rama, maknanya naik terangkap bulu. Takut ni nama kita dipanggil malam-malam ni kan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi ada ulama mengatakan api di situ ada kata api betul ataupun nuran. Cahaya. Cahaya yang cerah kawasan itu. Sebagaimana sabda Nabi SAW ketika menceritakan tentang hijabuhu an-nur awin nar. Maknanya kita tak nampak, nak tengok Allah Ta'ala tak boleh sebab ada cahaya. Ada cahaya. Lau kasyafahu la ahraqat subuhat wajhi man taha ilaihi basaruh. Kalau Allah Ta'ala buka hijab dia, terbakar dunia ni. Maknanya cahaya itu di situ. Allahu Akbar.
Habis, bila Nabi Musa dipanggil di Bukit Tursena, Allah Ta'ala beritahu suara ini dari mana. Sudah. Tengok ayat 12. Inni ana rabbuk. Musa, jangan takut. Inni ana rabbuk. Sesungguhnya aku ni Tuhanmu. Yang bercakap denganmu ni Allah Azza wa Jalla. Sebab itulah Nabi Musa dipanggil Kalimullah, orang yang boleh bercakap terus dengan Allah Azza wa Jalla dengan tidak ada perantaraan. Fakhla'na laika innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Maka bukalah kasutmu. Buka kasut kerana engkau sekarang berada di Wadi Tuwa, Wadi Al-Muqaddas, makna wadi suci. Wadi itu nama dia Tuwa. Ta, waw, ya, Tuwa. Wadi Tuwa. Tengok 853. Wadi Tuwa iaitulah lembah Tuwa terletak di kaki Gunung Tursena. Di sinilah Nabi Musa AS menerima wahyu dengan mendapat penghormatan berkata-kata dengan Allah Azza wa Jalla dengan tidak ada perantaraan. Serta diterangkan kepadanya bahawa ia telah dipilih menjadi Rasul. Mana dalam gelak gelita, di saat dia resah dalam perjalanan, Allah lantik dia jadi Rasul. Pada saat itu, kita kata, Masya Allah, Tabarakallah. Nabi Musa diperintahkan membuka kasutnya sebagai menjaga adab peraturan. Kerana pada saat itu ia sedang menghadap Allah Azza wa Jalla di tempat yang suci. Kerana di tempat itulah Allah Ta'ala tajalli baginya. Mana Allah Ta'ala jermakan kepada Nabi Musa dengan cahaya yang tersebut. Tapi dia tak nampak Allah. Sebab itu bila Nabi Musa minta nak tengok Allah Ta'ala, Tuhan kata jangan tengok aku, tengok bukit. Bila Allah Ta'ala buka kepada bukit, bukit itu hancur. Fakharra Musa sa'iqa. Nabi Musa pengsan rebah. Baik. Timbul lagi soalan, kenapa Nabi Musa diminta supaya buka kasut? Ini kita cerita hari ni, kadang-kadang kita ini isu cerita capal ni. Cerita Nabi Musa AS. Sebabnya, kata ulama tafsir, di antara Imam Ibnu Jarir ini Tabari, dia kata apa? Sebab apa kena buka kasut? Tanda sini. Sebab yang pertama, tulis. Yang pertama, liyubashira biqadamaihi barakatul wadi. Allah Ta'ala namakan tempat tadi Wadil Muqaddasi Tuwa. Wadi Tuwa yang suci. Sebab tu Allah pilih di sini untuk Nabi Musa berkata-kata dengan Allah. Maka buka kasut untuk apa? Supaya kamu pijak dengan kaki kamu di lembah yang suci itu. Satu. Karena dia lembah yang suci. Ibnu Jarir kata, zalika aulat ta'wilain. Inilah tafsiran yang paling baik. Pada pandangan siapa? Pandangan Ibnu Jarir ini Tabari. Kerana dalil yang menunjukkan kepada zahirut tanzil, zahirnya Allah Ta'ala minta Nabi Musa buka kasut kerana tempat itu. Macam-macam lah. Ada orang kata, ini, qila ni, mana pandangan yang kedua lah. Dia kata apa? Dia katakan bahawa Nabi Musa pakai kasut tadi, kasut yang dia pakai itu dibuat daripada kulit hemar. Donkey. Jadi kulit hemar ni donkey, kulit yang tak layak lah untuk nak menghadap Allah Ta'ala dengan pakai kasut daripada hemar. Sebab tidak layak. Maka, tapi Ibnu Jarir memilih bukan soal donkey tak donkey, soalnya tempat itu suci. Baik para jemaah sekalian, itu kata Ibnu Jarir. Kata Ibnu Atiyah rahimahullah dalam tafsir dia, tahtamilul ayah makna akhar. Makna lain pula dalam ayat ini, pada pandangan saya lebih sesuai untuk kita ceritakan. Yang pertama tadi, lembah suci, bukalah kasut. Yang kedua, Allah SWT amarahu an yatawadha'a. Allah nak suruh Nabi Musa bertawadha'
li'izamil hal, kerana kedudukan kamu sekarang di lembah yang suci bukan biasa-biasa, kamu akan berkata-kata dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi menjadi kebiasaan bila seorang hamba manusia ni nak pergi menghadap raja pun kena buka kasut. Ini kamu nak menghadap Rabbul Alamin, Allah yang maha agung, yang maha tinggi. Maka yang pertama, kita boleh simpulkan, Ibnu Jarir kata sebab wadi suci. Yang kedua, Allah Ta'ala nak supaya Nabi Musa bertawaduk. Nabi Musa tawaduk. Kata di Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala lain pula. Ibnu Katsir dia bawa daripada kata-kata daripada Sayyidina Ali, Abu Zar, Abu Ayub dan lain-lain. Dia kata apa? Dia kata oleh kerana Nabi Musa pakai kasut dia tu daripada kulit dongki, himar ghaira zaki. Himar ni tak boleh sembelih dah dia, tak boleh makan kan. Maka ada yang mengatakan kerana lembah yang suci, maka diminta supaya buka kasut. Baiklah para jemaah sekalian, menjadi suatu syariat kepada pengikut-pengikut Bani Israel ataupun Yahudi, bila dia nak solat, dia kena buka kasut. Berbeza dengan kita, sehingga Nabi SAW ajar kepada kita umat Islam, Nabi kata apa? Nabi SAW bagi tahu khaliful Yahud. Kamu umat Islam adalah menyalahi Yahudi. Yahudi bila dia nak solat, dia kena buka kasut. Kita orang Islam macam mana? Kita orang Islam, sallu fi khifafikum wa ni'alikum. Kamu solat pakai stokin, pakai khuf atau pakai kasut. Boleh kita pakai. Hadis ni rawahu Al-Bukhari, Abu Dawud. Tapi dengan syarat, mestilah kasut itu suci. Stokin kita ataupun ni'al kita, capal kita tu kena bersih, kita boleh pakai. Untuk apa? Li mukhalafatil Yahud, kerana nak menyalahi Yahudi. Baik. Pernah satu hari, hadis ni dalam As-Sahih, daripada Abi Sa'id, kata Abu Sa'id Khudri, "Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa labisun alai." Pernah Nabi kita solat, dia pakai selipar, pakai capal. Nabi kita pakai capal di mana? Di kaki. Pakai capal di kaki. Kita hari ni letak capal di kepala kan? Jangan. Tengah Nabi solat, fa khala'ahuma, tiba-tiba Nabi buka capal dia, campak. Sudah. Sahabat-sahabat bila tengok Nabi campak, semua yang pakai capal campak belakang, buang belakang kasut dia punya capal. Apabila selesai, Nabi tanya sallallahu alaihi wasallam, "Kenapa kamu buka kasut?" Sahabat kata, "Ra'ainaka khala'tana 'alaika fa khala'na." Kami tengok Rasulullah buka, kami buka. Maka Nabi SAW bagi tahu, "Inna Jibril atani." Jibril datang kepada aku. Dan dia beritahu kepada aku bahawa di tapak kasut tu ada najis. Ada najis. Maka aku buka tadi bukan sebab tak boleh solat dengan selipar, sebab ada najis. Maka Nabi SAW bagi tahu pada sahabat, "Fa iza jaa ahadukumul masjidah." Bila kamu pergi masjid, kalau kamu nak solat pakai selipar, falyanzur, kita kena tengok dulu di tapak selipar kita tu ada najis ke tidak. Kalau ada najis, bersihkan dulu, kemudian baru kita bawa masuk ke dalam mana? Ke dalam masjid. Jadi alhamdulillah dalam hadis Nabi SAW bagi tahu, hadis Abu Daud tadi, khaliful Yahud, adalah kita menyalahi Yahudi. Jangan ikut Yahudi di dalam cara solat mereka, sebab mereka tak boleh pakai selipar. Cuma kita kena ingatlah, para jemaah sekalian, banyak sekali arahan Nabi supaya mukhalafatil Yahud. Waktu nak simpan janggut, Nabi kata khaliful Yahud, pakai janggut. Dan macam-macam lagi lah beberapa perkara. Yang penting bagi kitanya, kalau kita di Malaysia ni, alam realiti kita, masjid kita sudah ada tikar, sudah ada kapet. Jadi kalau kita nak masuk dengan masjid dengan selipar kita tu jadi masalah, maka jangan buatlah. Nabi cakap solat pakai selipar sebab apa? Nak mukhalafatul Yahud. Kita kata kita kena berhati-hati juga para jemaah sekalian. Itu daripada alam realiti. Masuk dengan selipar pula, atas kapek orang, kotor pula kan. Jadi kita kena terimalah keadaan. Kalau kita solat, contohnya kita pergi piknik, kita pergi rehlah, kita nak solat di atas padang pasir, tepi laut, dalam hutan, boleh je kita pakai kasut. Ataupun kalau kita nak pakai juga ni'al, kita pakai khuf.
Mana kasut luar tu kita dah tinggal di di tangga masjid, kita pakai yang dalam, khuf ataupun stokin, boleh kita pakai. Alhamdulillah para jemaah sekalian. Cuma sudah tentu timbul soalan-soalan, betul ke orang kata ya kita kena hormat sangat ke capal Nabi ni sampai sangkut-sangkut di kepala nah dia punya gambar kan? Sebab waktu Nabi Mi'raj dikatakan Nabi pakai selipar. Tuan-tuan kena ingatlah seorang penulis, Syekh Ahmad Al-Maliki dalam kitabnya Fathul Muta'al, dia sebut apa? Dan orang lain lagi sebut bahawa kisah yang mengatakan Nabi pakai selipar dalam pada malam Mi'raj, anna hadhil qisah mawdu'atun bitamamiha. Kisah ini mawdu'ah, kisah palsu dengan sempurnanya. Qabbahallahu wadi'aha. Allah Ta'ala huduhkan tangan orang yang mereka hadis yang menceritakan hadis ini. Walam yasbut, tidak ada riwayat yang sabit yang menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu Mi'raj Nabi mutana'ilan, Nabi kita pakai selipar, sedangkan banyak hadis-hadis yang menyebut tentang Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kata usahlah duduk ajar kepada masyarakat yang pelik-pelik, yang kita kena ajarnya iaitulah apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sunnahnya. Baik para jemaah sekalian, saya tidak bercadang untuk hurai panjang dalam bab capa-capa ni, sebab kita sudah tahu tidak ada riwayat yang sahih Nabi kita pakai capa sewaktu malam Mi'raj. Dan kalau ada orang tu bawa kelebihan khasiat capa dia macam ni, kita kata ma anzalallahu biha min sultan, itu tidak warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Capa lah orang pakai di kaki, bukan pakai di kepala. Baik, kita pergi kepada cerita Nabi Musa. Kita nak habiskan episod yang pertama ni cara ringkasnya di sini. Ayat 13. Allah Ta'ala beritahu, Musa, ana rabbuk, aku Tuhanmu. Buka kasut. Sebab buka kasut kita dah sebut tadi. Ayat 13. Wa ana akhtartuka fastami' lima yuha. Musa, dan aku telah memilihmu menjadi rasul, maka dengarlah apa yang akan diwahyukan kepadamu. Jadi dalam ayat ini Allah SWT telah mengisytiharkan Musa dipilih menjadi rasul. Masya Allah, tabarakallah. Hani'an laka ya Musa. Allah Ta'ala pilih dia. Dan mendengar cakapan, kata-kata aku. Maksudnya ini ulama Ahlus Sunnah mengatakan, Allah Ta'ala bersifat dengan berkata-kata. Al-kalam, Allah Ta'ala berkata-kata. Didengari oleh Nabi Musa AS. Bukan tak dengar. Fastami' lima yuha. Ya Musa, dengar apa yang aku nak bagi tahu pada kamu. Fa'ansit ya Musa. Buka telinga kamu. Buka minda kamu. Buka pendengaran kamu. Apa dia yang Tuhan nak bagi tahu? Tengok ayat 14. Innani ana Allahu la ilaha illa ana. Sesungguhnya akulah Allah. Tiada Tuhan yang berhak disembah, dipuja melainkan aku. Itu yang pertama. Allah Ta'ala beri kepada Nabi Musa AS pengenalan tentang Tauhid. Tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian, fa'budni. Arah yang kedua, hendaklah sembahlah akan aku. Bila mengenal aku, Tauhid, kemudian sembah Allah Azza wa Jalla. Jangan melakukan syirik terhadap Allah Azza wa Jalla sebarang-barang. Yang ketiga, wa aqimis salata li zikri. Wa aqimis salata li zikri. Dan dirikanlah salat untuk mengingati daku. Dikata di para ulama Islam, tujuan salat nak ingat ke Tuhan. Maknanya manusia-manusia yang tak salat bermakna orang itu sudah tidak mengingati Allah Azza wa Jalla. Manusia yang tak salat, manusia yang telah disconnect dia dengan Allah, putus hubungan. Allahu Akbar. Jadi 3 perkara yang Allah Ta'ala sebut di sini. Tauhid, sembah Allah Ta'ala semata-mata, dan mendirikan salat. Kita kata ini di antara besar kebahagiaan hidup manusia duduk dengan mana? Dengan salat. Dengan salat, Tauhid, salat, dan ikhlaskan ibadat kepada Allah Azza wa Jalla. Ayat yang ke-15.
Inna as-sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Sesungguhnya hari kiamat itu tetap akan datang. Yang aku sengaja sembunyikan masa datangnya. Kenapa Allah Ta'ala tak nak bagi tahu tarikh kiamat bila-bila? Lesh, kenapa? Ini hikmah. Untuk apa? Akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a, supaya tiap-tiap diri dibalas dengan apa yang diusahakan. Maknanya setiap orang mesti berusaha letak diri dia di atas landasan yang baik, ada dalam keadaan berhati-hati, jaga-jaga, mantapkan tauhid, jangan melakukan syirik, sebab kita tak tahu bila kita mati. Kalau kita tahu, saya ni kalau tahu umur saya 75 tahun akan mati, lain sikit perancangan kita, sempat lagi nak buat tu, nak buat ni. Kita tahu boleh jadi hari ni, boleh jadi besok. Boleh jadi tak sempat raya kita tahu ni. Orang panggil arwah ni sudah mati belum raya. Masya Allah, tabarakallah. Kan? Maka bila kita dalam keadaan ini, Allah Ta'ala nak hamba dia ni sentiasa bersiap siaga, bersiap sedia menerima kematian bila-bila masa. Jadi kita kena sentiasa taubatlah kepada Allah Azza wa Jalla, sentiasa berhati-hati dan beringat-ingat. Kemudian ayat yang terakhir dalam siri kita ni, فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَى. Maka janganlah engkau dihalangi dari mempercayainya oleh orang yang tidak beriman kepadanya, serta ia menurut hawa nafsunya, kerana dengan itu engkau akan binasa. Jadi, la yasrifannaka ya Musa, berimanlah hai Musa dengan aku, lakukan arahan yang telah aku beri pada kamu, jangan ikut kumpulan-kumpulan penentang, kumpulan yang ikut hawa nafsu, geng-geng Fir'aun dengan orang-orang lain. Sebab apa? Sebab nanti kamu akan binasa. Jadi para jemaah sekalian, itulah peristiwa pertabalan Nabi Musa AS, pelantikan Nabi Musa menjadi Rasul, telah selesai dalam siri yang pertama ini, di dalam ketika Nabi Musa berada di Al-Muqaddasi Tuwa, iaitulah di Bukit Tursena. Untuk rekod maklumat, kenang-kenangan, alhamdulillah saya telah pun naik Bukit Tursena ini pada tahun 1993. Ditemani oleh adik saya, Ustaz Abdul Latif, Hafizahullah Ta'ala, dan beberapa orang sahabat yang bawa saya pergi ke Tursena. Orang panggil Ustaz Zain, bekas pelajar pondok ni, dia duduk di Mesir lama. Dia bawa kita pergi ke Sina. Saya naik pukul 12 malam sampai di atas bukit hampir subuh. Allahu Akbar. Sempatlah kita azan subuh di atas Bukit Tursena. Kemudian kita, suraunya kecil, di tepi dia tu gerejanya besar. Kita kata Masya Allah, tabarakallah. Kemudian pagi besoknya bila kita turun, di sini orang tunjuk di kita di tempat Nabi Musa bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla. Itu sejarah. Maknanya, tapi kalau diberi kesihatan lagi pun saya tak ulang balik lah. Tak naik dah. Bukit Tursena ni lembah. Baik kita pergi naik tempat lain yang baik. Tamatlah perbincangan kita. Beberapa faedah. Dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut, wa aqimis salata li zikri. Adalah kamu dirikan solat untuk mengingati aku. Maka solat itu sendiri menjadi satu peringatan, hubungan di antara kita dengan Allah Azza wa Jalla. Bermakna siapa dia tak salat, artinya orang tu sudah disconnect, putus hubungan dengan Allah Azza wa Jalla. Dan itu yang pertama. Yang kedua, Allah Ta'ala sebut dalam ayat, Inni ana rabbuk. Aku Tuhan kamu, hai Musa. Naklah kamu buka kasut. Jadi kata ulama, elok kita berjalan di tempat yang baik-baik tanpa kasut. Sebab itulah macam dalam masjid contohnya, tempat kita nak tawaf, elok kalau kita boleh, tapi tidak menjadi halangan bagi kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam nak solat dengan kasut pun boleh, sebab nak menyalahi puak-puak Yahudi, sebagaimana telah hadis yang saya baca tadi. Jadi para jemaah sekalian, ada juga hadis yang menyebut tentang elok kalau kita masuk nak ziarah kubur pun kita jangan pakai selipar.
Tapi hadis itu panjanglah, saya dah hurai dalam cerita lain. Para jemaah sekalian, waktu Allah Ta'ala nak perintahkan pada Nabi Musa, dia suruh Nabi Musa dengar. Fastami', dengar apa aku nak cakap. Di sini kata di para ulama Islam bahawa kata di Sufyan, tanda seorang ulama salaf nama dia Sufyan bin Uyainah, dia kata awalul ilmi al-istima'. Mula-mula kita nak belajar ilmu, dengar dulu. Thumma al-fahma, kemudian kita faham maksud dia. Thumma al-hifz, kemudian kita ingat, hafaz. Thumma al-amal, thumma al-nashru. Maknanya 5 tahap. Dengar, faham, ingat, amal, sebarkan. Masya Allah, tabarakallah. Jadi bila kita dengar Quran, kita dengar. Kemudian baru kita ulang balik. Kita faham, kita amal. Sama juga dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bila kita beramal dengan apa yang kita belajar, sunnah ke Quran, maka pada ketika itu Allah Subhanahu wa taala akan beri kepada kita cahaya dalam hati, kita dapat memahami lagi apa yang kita tidak faham, insya-Allah. Baiklah para jemaah sekalian, yang keempat, ayat ini juga menunjukkan bahawa nabi-nabi itu dilantik oleh Allah Azza wa Jalla. Wa anakhtartuka, aku pilihmu Musa. Bukan AJK ad hoc mana-mana lantik hantar surat. Pelantikanlah. Nah, Allah Ta'ala yang pilih untuk melantik Nabi Musa AS. Yang serunya Nabi Allah Ta'ala sebut di sini, fa'budni wa aqimis salata li zikri. Dikata 3 perkara menjadi asas kepada usul al-iman, iaitu beriman, beribadat, dan yakin dengan hari akhirat. Yakin dengan hari akhirat. Yang terakhir, perkara yang awal wajib alal mukallaf, hendaklah fa'lam annahu la ilaha illallah. Tulis, awal wajibin alal mukallafin. Perkara yang pertama yang wajib ke atas seorang hamba Allah Ta'ala yang mukallaf ini apa dia? Hendaklah kita kena tahu la ilaha illallah. Panjanglah perbahasan ni. Ada setengah ahli falsafah ni kata kita kena syok dulu. Lepas tu kita kena, dalam hadis, dalam Quran, sunnah mengajar kita, yang pertama sekali menjadi kewajipan pada seorang hamba mengenali Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita kenal Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita kenal agama kita. Itulah perjalanan hidup kita, insya-Allah. Maka para jemaah sekalian, dengan ini tamatlah episod yang pertama kisah Nabi Musa alaihissalam, iaitulah kisah pertabalan Sayyidina Musa di Wadi Al-Muqaddas, di Bukit Tursena. Insya-Allah kita akan sambung pada ayat yang seterusnya, ayat yang ke-17, wama tilka biyaminika ya Musa. Episod Allah Ta'ala berkata-kata dengan Musa alaihissalam. InsyaAllah kisah ini makin menarik untuk kita belajar tentang kisah Anbiya alaihimussalatu wassalam. Sekian dulu, kita jumpa di sini akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika, Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.